Dan kita kembali lagi dalam Selamat Pagi Malaysia. Kali ini kami nak kongsikan kepada anda semua berkaitan dengan satu inisiatif di bawah Kementerian Perpaduan Negara, iaitu Gerak Rahmah 2023 Jom Bersih dan Indah. Jadi untuk memperincikan perkara ini, hari ini saya bersama dengan Encik Zulkifli Hashim, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia, Encik. Ya, terima kasih atas jemputan. Program Gerak Rahmah 2023 Jom Bersih dan Indah ini akan diadakan serentak di seluruh negara. Saya fahamkan. Mungkin Zulkifli boleh mulakan mukadimah mengenai program ini. Silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam perpaduan. Terima kasih Ridwan. Just untuk makluman para penonton di luar lah, ini program Gerak Rahmah ni adalah satu inisiatif di bawah Kementerian Perpaduan Negara. Dan sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, saya nak highlightkan bahawa Kementerian Perpaduan Negara telah pun membangunkan satu kerangka membangun Malaysia Madani, dan salah satu program flagship diberi nama Kembara Perpaduan. So di mana-mana program dianjurkan Kementerian Perpaduan dan Jabatan Perpaduan, kita akan membawa jenama Kembara Perpaduan. So di bawah Kembara Perpaduan ni ada 3 komponen atau 3 kluster aktiviti utama: semarak perpaduan, semarak kenegaraan dan komuniti rahmah. Jadi program Gerak Rahmah ni adalah salah satu pengisian di bawah komuniti rahmah, di bawah program flagship Kembara Perpaduan. Dan program ini, Gerak Rahmah ni sebenarnya kita nak menyemarakkan, meningkatkan dan mempergiatkan sebenarnya aktiviti di dalam kawasan rukun tetangga. Dan untuk makluman Ridwan, program ini telah kita mulakan sejak awal lagi, daripada bulan Januari. Setiap bulan kita akan ada pengisian program di seluruh kawasan rukun tetangga di seluruh negara. So kita punya 8,348. So setiap bulan rukun tetangga akan melaksanakan program atau pengisian yang telah dikenal pasti, dan pada bulan ini adalah bersih dan indah. So yang akan dilaksanakan serentak di seluruh negara pada 24 hari bulan. Dan pelancarannya akan dilaksanakan di rumah Umar Belo di Sungai Asap di Belaga. Jadi konsep komuniti rahmah itu diangkat pada kali ini. Jadi apakah yang sebenarnya terkandung dalam konsep komuniti rahmah itu? Sebenarnya bila kita sebut saja nak membentuk masyarakat atau komuniti rahmah ni, kita nak mewujudkan sebuah masyarakat yang mempunyai rasa tanggungjawab, rasa kasihan, rasa peduli terhadap komuniti yang ada dan memupuk semangat kasih sayang. So komuniti rahmah ni selari di bawah aspirasi kerajaan yang pada hari inilah. Dan di bawah Kementerian Perpaduan, komuniti rahmah dijadikan salah satu agenda untuk memupuk masyarakat. Dalam kita memupuk kasih sayang, dia juga akan turut sekaligus membawa mesej perpaduan di kalangan masyarakat pelbagai kaum. Jadi komuniti ramah yang kita nak bangunkan ni adalah komuniti pelbagai kaum yang memberi tumpuan, yang memberi bantuan ataupun memupuk semangat kasih sayang, rasa tanggungjawab kepada semua ahli-ahli masyarakat yang ada dalam komuniti. So digerakkan melalui jenteranya rukun tetangga. Jadi pendekatan pada kali ini adalah Jom Bersih dan Indah. Mungkin Encik boleh terangkan lagi. Bila kita kata Jom Bersih dan Indah itu sebenarnya adalah satu program gotong royong untuk bersama menjaga kebersihan alam sekitar tempat tinggal kita lah. So melalui program Jom Bersih dan Indah ni, di mana Jawatankuasa Rukun Tetangga akan menggembeling tenaga dengan komuniti dan juga semua badan-badan persatuan yang ada di dalam kawasan tempat tinggal kita, bersama-sama mewujudkan suasana yang bersih dan indah lah. Dan kita pun sedia maklum sekarang ni dengan fenomena El Nino, cuaca yang panas, dia menjadi tempat penyebaran demam denggi yang dibawa oleh nyamuk Aedes. Jadi dengan aktiviti ini, secara tak langsung kita dapat menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes. So kita wujudkan suasana yang selesa, yang bersih, dan kita nak komuniti bersama. Bukan saja dalam kawasan persekitaran, tetapi ianya bermula daripada dalam rumah kita sendiri dulu. Jadi program ini telah pun dijalankan untuk kali yang ke-6 di bawah program Gerak Rahmah, dan seterusnya akan dijalankan pada 24 Jun. Pada 24 Jun itu apakah lagi perincian terhadap program-program pengisian dalam Gerak Rahmah ini? So sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, program ini dilancarkan serentak di seluruh negara. Dan 24 ini yang berhormat Menteri Perpaduan, Datuk Aaron Ago Dagang akan melancarkannya di rumah Umar Belo di Sungai Asap.
So selain daripada aktiviti utamanya iaitu gotong royong, kita ada pengisian aktiviti-aktiviti sampingan. Ianya mungkin bermula dengan program senam aerobik atau senam harmoni, kita ada fun walk, fun ride, kita ada juga aktiviti plogging yang akan kita buat, kita ada pemeriksaan kesihatan. So pelbagai lagi aktiviti lah yang akan melibatkan masyarakat dan konsepnya nak menerapkan supaya masing-masing menjaga kebersihan, menjaga kesihatan dalam tempoh tersebut. Jadi ini kali yang ke-6 telah pun dijalankan. Sebelum ini bagaimanakah Encik melihat pencapaian telah pun dicapai melalui program ini? Okey. Program ini alhamdulillah saya boleh katakan penglibatan hampir 50% daripada seluruh kawasan rukun tetangga di seluruh negara. Dan kita telah bermula setiap bulan. Pada bulan Januari kita ada program ziarah rahmah. Pada bulan Februari kita ada program Jom Bersih. Pada bulan Mac kita ada Jom Ronda untuk menjaga keselamatan komuniti. Pada bulan April kebetulan dalam bulan puasa kita buat Jom Masak Bubur Lambuk. Bulan Mei pula diisytiharkan Minggu Perpaduan. Dan pada bulan Jun ni Bersih dan Indah. Nah, pada bulan hadapan kita ada juga program Kayuhan Rahmah. Sambil kita berbasikal berkayuh, kita akan singgah di mana-mana rumah untuk memberi bantuan lah. Dan akhir sekali kemuncak untuk bulan Ogos sempena sambutan bulan kemerdekaan. Dan akan ada lagi sehinggalah penghujungnya bulan Disember, insya-Allah. Jadi kalau kita lihat program ini akan menyasarkan penglibatan keseluruhan masyarakat. Bagaimanakah pula program-program untuk golongan-golongan tertentu, contohnya kanak-kanak, lagi memantapkan lagi kawasan ataupun masyarakat sesuatu tempat? Semua program-program anjuran Kementerian Perpaduan Negara melibatkan semua peringkat umur. Sebagai contoh, pada bulan ini kita ada Bersih dan Indah. Dia akan bermula dengan senam harmoni, senam aerobik, yang melibatkan pelibatan daripada peringkat kanak-kanak sehinggalah dewasa. Kita ada pertandingan mewarna. Jadi semua kumpulan sasar dilibatkan. Kita tidak fokus hanya kepada satu peringkat umur. Semua program-program perpaduan ini, program yang memberi kerahmatan, kita libatkan semua kumpulan sasar, semua kumpulan masyarakat pelbagai umur untuk terlibat dalam program perpaduan. Jadi untuk 24 Jun ini, berapa kawasan yang telah pun yang akan melancarkan juga menjalankan program ini? Program Gerak Saya mensasarkan sekurang-kurangnya 40% daripada 8,348 rukun tetangga di seluruh negara. Sekurang-kurangnya paling minimum 3,500 kawasan rukun tangga seluruh negara akan terlibat secara aktif menjayakan program Bersih dan Indah ni. Jadi sebelum ini ada pada 17 Mac Jom Ronda SRS, 1 April Jom Masak Bubur Lambuk, Mei sambutan Minggu Perpaduan dan juga akan dijalankan Bersih dan juga Indah. Jadi sebelum ini tiga karnival telah pun dijalankan, 3 program. Berapa peratus penglibatan kawasan rukun tetangga terhadap program ini? Sasaran kita sekurang-kurangnya 40%, tetapi pencapaian sebenar kita melebihi. Hampir 60% sebenarnya kawasan-kawasan rukun tetangga di seluruh negara. Dan dia tidak perlu buat program ini secara besar-besaran. Dia because program Gerak Rahmah ni dia buat secara santai dengan kos yang minima. So apa yang penting sebenarnya adalah penglibatan komuniti dan juga menggembeling tenaga badan-badan persatuan yang ada di dalam komuniti tersebut. Ini dapat kita tunjukkan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia antara program-program yang dijalankan melalui program Gerak Rahmah ini. Mungkin apakah sebenarnya yang dilihat di bawah kementerian impak dari segi hubungan antara kaum itu sendiri dan juga memperkasakan lagi hubungan antara komuniti setempat. Impaknya bagaimana? Of course pada tahun ini tema yang dipilih dalam apa-apa program anjuran Kementerian Perpaduan itu adalah perpaduan di dalam kepelbagaian. So maksudnya di sini kita sebenarnya meraihkan kemajmukan etnik yang ada dalam negara, kekayaan budaya dan tradisi. Jadi impak yang kita harapkan semua masyarakat terlibat secara langsung dalam program-program perpaduan yang kita jadikan program itu sebagai tapak integrasi. So dia memupukkan interaksi di antara kaum dan kita saling kenal mengenali apabila terlibat dalam program-program perpaduan. Jadi program ini direncanakan sehingga bulan Ogos, 6 siri. Mungkin selepas bulan Ogos apa lagi perancangan di pihak kementerian untuk yang memperkasakan lagi perpaduan negara ini? Macam saya sebutkan di awal tadi, di bawah flagship Kembara Perpaduan, kita mempunyai siri program sehingga hujung tahun. Dan untuk program Gerak Rahmah, selepas sahaja pada bulan Ogos ni dengan aktiviti Kibar Jalur Gemilang, kita akan ada lagi beberapa siri sehingga penghujung tahun ni. So insya-Allah saya
boleh memberi jaminan bahawa komuniti di seluruh negara akan terlibat dalam semua program-program anjuran Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Sedikit Nasional. harapan daripada Encik Zulkifli untuk menarik minat semua untuk hadir pada 24 Jun ini dalam komuniti sendiri untuk kita menjayakan lagi program Gerak Rahmah ini. So, harapan saya menjadi tanggungjawab kepada semua rakyat Malaysia bersama-samalah. Bukan saja kita nak menjaga kebersihan dan keindahan tempat tinggal kita, tetapi melalui program yang dianjurkan di bawah Kementerian Perpaduan Negara maupun Jabatan Perpaduan Negara, kita nak memupuk sebenarnya interaksi di antara satu sama lain dan sekaligus memupuk sebuah masyarakat rahmah, masyarakat yang ada rasa peduli, rasa sayang, rasa tanggungjawab dan akhirnya memberi perkhidmatan terus kepada kumpulan sasarnya masyarakat itu sendiri. Itu dia sedikit perincian kepada anda semua berkaitan dengan Gerak Rahmah 2023, Jom Bersih dan Indah. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Zulkifli Hashim, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional.